Hai, selamat sejahtera murid-murid tahun 5 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua sentiasa sihat di sisi keluarga masing-masing. Baiklah murid-murid, hari ini hari Khamis, 15 Julai 2021. Anda kini bersama dengan Cikgu Kawita. Tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah ayat majmuk. Baiklah murid-murid tahun 5, cikgu harap anda semua telah pun belajar tentang ayat majmuk sewaktu anda berada di tahun 4. Baiklah murid-murid tahun 5, seperti biasa sebelum kita melangkah kepada tajuk yang baharu, mari kita sama-sama imbas kembali tajuk yang telah diajar pada hari Isnin. Ingat lagi ke tajuk yang cikgu ajar pada hari Isnin? Kalau ingat, bagus, beri tepukan untuk diri sendiri. Pada hari Isnin, cikgu telah mengajar tentang menara condong. Jadi ini adalah gambar menara condong. Ingat lagi ke menara condong terletak di negeri mana? Negeri Perak di Teluk Intan. Ya, betul. Jadi cikgu berharap anda ingat maklumat-maklumat penting yang telah cikgu terangkan tentang menara condong. Menara condong merupakan mercu tanda bagi Teluk Intan. Baiklah murid-murid tahun 5 yang cikgu sayangi sekalian, hari ini murid-murid akan belajar tentang ayat majmuk. Baiklah murid-murid tahun 5, apa itu ayat majmuk? Jom kita lihat sama-sama. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang digabung oleh kata hubung. Ya, di sini anda perlu tahu bahawa ayat majmuk terdapat dua atau lebih ayat tunggal. Jadi sebelum ini cikgu telah pun mengajar tentang ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terbentuk hasil daripada satu subjek dan satu predikat sahaja. Manakala ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk hasil daripada ataupun apabila ayat tunggal satu lebih daripada dua ayat tunggal digabungkan menggunakan apa? Kata hubung. Jom kita lihat contoh-contoh kata hubung yang menggabungkan ayat tunggal membentuk ayat majmuk. Yang pertama dan, yang kedua atau, yang ketiga lalu, sambil, manakala, lalu dan sebagainya. Jadi ini adalah antara kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan ayat tunggal untuk menjadi ayat majmuk. Baiklah murid-murid tahun 5, ayat majmuk terbentuk apabila, sekali lagi cikgu ulang, apabila ayat tunggal digabungkan dengan ayat tunggal. Dua atau lebih daripada ayat tunggal digabungkan, ianya akan membentuk ayat majmuk. Baiklah, sekarang kita akan lihat contoh. Contoh bagaimana ayat majmuk terbentuk. Baik. Lihat yang pertama. Ayat pertama ialah Ravi suka bermain badminton. Di sini Ravi ialah subjek, bermain badminton ialah predikat. Yang ini dikatakan sebagai ayat tunggal yang pertama. Baiklah, sekarang kita akan lihat ayat tunggal yang kedua. Ravi suka bermain catur. Di sini Ravi ialah subjek, bermain catur ialah predikat. Jadi terdapat dua ayat tunggal iaitu Ravi suka bermain badminton dan satu lagi Ravi suka bermain catur. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana dua ayat ini digabungkan menggunakan kata hubung dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Ini adalah ayat majmuk yang terbentuk hasil daripada gabungan dua ayat tunggal ini. Ravi suka bermain badminton dan catur.
Jadi ini adalah ayat majmuk. Sebab apa? Sebab ayat ini mengandungi dua ayat tunggal dan juga mengandungi kata hubung dan. Cikgu berharap anda faham contoh yang pertama. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Baiklah, ayat pertama, Saren membuka pintu. Yang ini adalah ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Saren masuk ke dalam rumah. Yang ini adalah ayat tunggal yang kedua. Jadi, kata hubung yang menghubungkan ayat tunggal pertama dan ayat tunggal kedua ialah lalu. Jom kita lihat contoh ayat majmuk yang terbentuk. Saren membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Jadi, kita menghubungkan dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung lalu. Sekali lagi cikgu membaca contoh ayat tunggal ini, ayat majmuk ini. Saren membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Jadi ini adalah ayat majmuk. Jom kita lihat contoh yang ketiga. Ayat pertama ialah Danu sedang menonton televisyen. Tanu sedang menari. Jadi, Tanu sedang menonton televisyen ini adalah ayat tunggal yang pertama. Tanu sedang menari ialah ayat tunggal yang kedua. Jadi, di sini ada dua ayat tunggal dan digabungkan membentuk ayat majmuk menggunakan kata hubung sambil. Bagaimana ayat majmuknya? Anda boleh membaca, Tanu sedang menonton televisyen sambil menari. Jadi ini adalah ayat majmuk yang terbentuk hasil gabungan ayat tunggal, kedua-dua ayat tunggal ini. Jom kita lihat contoh yang seterusnya. Ayat pertama, Yugan pergi ke sekolah. Yang kedua, Rutra pergi ke sekolah. Jadi ayat tunggal yang pertama ialah Yugan pergi ke sekolah dan ayat tunggal kedua ialah Rutra pergi ke sekolah. Di sini kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan ayat tunggal adalah dan. Jom kita lihat hasil ayat majmuk yang terbentuk. Yugan dan Rutra pergi ke sekolah. Jadi ini adalah ayat majmuk. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Ayat pertama, bayi itu menangis. Ayat kedua, bayi itu lapar. Jadi di sini kata hubung yang menghubungkan dua-dua ayat tunggal ini ialah kerana. Jom kita lihat ayat majmuk. Bayi itu menangis kerana lapar. Jadi kata hubung kerana menghubungkan ayat tunggal yang pertama dan juga ayat tunggal yang kedua. Jika anda lihat ayat tunggal pertama dan ayat tunggal kedua ini mesti ada kesinambungan. Baru kita boleh membentuk ayat majmuk. Baiklah, jom kita lihat contoh yang seterusnya. Emak membeli sayur di pasar. Yang kedua, emak membeli ikan di pasar. Jadi, orang yang membeli sama, emak. Mula-mula ayat tunggal yang pertama, emak membeli sayur. Ayat tunggal kedua, emak membeli ikan. Jadi, bagaimana ayat majmuknya? Emak membeli sayur dan ikan di pasar. Jadi itu adalah ayat majmuk yang terbentuk hasil daripada gabungan ayat tunggal pertama dan ayat tunggal kedua menggunakan kata hubung dan. Jadi itu adalah antara contoh-contoh ayat majmuk. Ingat murid-murid, hari ini cikgu telah mengajar tentang ayat majmuk.
Ayat majmuk terbentuk apabila dua atau lebih daripada ayat tunggal digabungkan menggunakan kata hubung. Jadi, tugasan hari ini, cikgu telah pun menerangkan tentang ayat majmuk menggunakan contoh-contoh yang terperinci. Anda perlu menonton video pembelajaran ini sehingga akhir. Yang kedua, murid-murid perlu membina dan menulis ayat majmuk. Cikgu berharap anda tidak mengalami sebarang kesukaran kerana cikgu telah pun memberikan banyak contoh. Anda boleh mengubah suai contoh-contoh tersebut dan sesiapa yang berupaya menyalin ataupun menulis ayat sendiri, anda digalakkan sangat menulis contoh-contoh ayat majmuk yang sendiri. Baiklah murid-murid, cikgu berharap anda jelas dan teliti tentang tugasan hari ini. Sekali lagi cikgu ingatkan, kita telah pun belajar, cikgu telah pun mengajar tentang ayat tunggal dan hari ini cikgu telah memberi penerangan tentang ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk hasil daripada gabungan daripada dua atau lebih ayat tunggal. Ayat majmuk mesti ada kata hubung. Jadi bagaimana anda akan mengenal pasti ayat majmuk? Ayat majmuk akan menggunakan kata hubung seperti contohnya dan, atau, lalu, sambil, manakala dan sebagainya. Jadi anda perlu teliti dan faham tentang ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Sekian, terima kasih murid-murid. Jumpa lagi.